soalan pertama, apakah sejarah perkembangan ilmu akidah? Yang kedua, siapa dia Abu Mansur Masuri dan Abu Hasan Asy'ari? Abu Mansur Maturidi. Soalan ketiga, apa pandangan Tuan Guru berkenaan dengan orang yang belajar akidah dengan kaedah tauhid 3? Okey, tauhid 3 ya. Ada yang ketiga, yang keempat, apakah hukum amil zakat fitrah mengambil duit lebihan pembayar zakat fitrah? Sebab banyak pandangan yang berbeza. Apa pandangan Tuan Guru? Soalan kelima, apakah langkah-langkah yang perlu dibuat bagi membolehkan kita mencapai tahap khusyuk di dalam solat? Dan yang keenam, kita baru baca tahiyat akhir, belum habis bacaan yang wajib, tiba-tiba imam sujud sahwi. Adakah wajib kita habiskan tahiyat akhir atau wajib terus ikut imam sujud sahwi? Alhamdulillah, beberapa soalan yang telah dibentangkan tadi ada berkaitan dengan usuluddin, aqidah, dan ada berkaitan pula dengan fiqh, dan itu ada berkaitan dengan tasawuf. Begitulah tiga-tiga nama tadi. Nah, dipanggil nama bagi ilmu usuluddin dan ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Maka tiga ilmu itu kembali kepada panggilan di dalam hadis yang disyaratkan di kata hadis Jibril alaihissalam ketika dia datang pada satu masa, satu ketika Nabi SAW sedang berucap dengan para sahabatnya. Datangnya seorang muda yang para sahabat tak kenal. Jadi terasanya ajib, karena semua para sahabat tak kenal seorang muda itu. Rupa-rupanya seorang muda itu bukan anak tempatan, orang luar maknanya, bukan orang dalaman. Sebab kalau orang dalaman ada yang kenal, tapi tak ada siapa yang kenal. Menunjukkan orang yang datang dari jauh. Tetapi ajibnya, nak kata orang datang dari jauh, tak ada tanda-tanda kepenatan sabir. Jadi dah ajib dapat sahabat. Apa yang sebenarnya kenal kepada Jibril alaihissalam. Dia datang ketika itu dengan rupa manusia. Sebab tak ada siapa kenal. Ternyata tahu kata Jibril, selepas daripada itu kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, selepas pada terjadi itu 3 hari, bertemu aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tanya aku, Umar, kamu kenal siapa yang tanya aku kemarin? Umar kata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Dan dia jawab, itulah dia Jibril. Dia datang mari sama aku, rupa tanya soalan belajar, yang sebenarnya ia datang mengajar akan kamu agama kamu. Itulah para ulama sedut ambil daripada hadis itu bahawa bila sebut perkataan di, yang kita terjemah agama, bila sebut di melengkapinya 3. Mana kita undur balik kepada awal hadis. Bila rekahnya apabila datang Jibril menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, terekah pelanggar lutut. Bila dia duduk rapatnya, lutut dia dengan lutut Rasulullah SAW rapat. Ada riwayat kata dia hantar dua tangan atas pohonnya. Nyo tu ada setengah rojak domek, pohonnya pohon Nabi SAW. Kata setengah atas pohon dia. Maknanya ajiblah sahabat tengok macam orang rapat. Kalau kita panggil sahabat rapat ni, siapa masuk rapat, letak tangan ke pohon ni, mana orang bukan orang biasa. Nah,
Lalu dia pun tanya selalu. Ada satu riwayat kata tanya tentang iman dulu, ada riwayat tanya Islam dulu. Ala kulli hal ketika-ketika dia tanya, akhbirni ya Muhammad. Sahabat Haji pun nak tanya, nak kata ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Dan tentang iman. Ringkasnya Nabi pun sallallahu alaihi wasallam jawab sebagaimana kita dah bila beriman 6 tadi. Itu ringkas. Bila jawab sudah, dia kata sadaqta. Benar enggak? Sahabat Haji pun rupa tanya macamnya orang tak tahu. Tapi bila dijawab dia kata sadaqta. Rupa-rupanya orang nak pandai. Kan? Tanya lagi, akhbirni anil Islam. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana rukun Islam yang kita ada 15 mereka. Lepas tu dia tanya pula, minta lagi, akhbirni anil ihsan. Maka dijawab, anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Pada lanjutnya ila akhir hadis. Jadi lepas pada Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, itulah Jibril datang akan kamu mengajarkan agama kamu. Maka ulama istinbat pada hari itu bahawa bila sebut perkataan agama melengkapinya iman, Islam, ihsan. Maka iman itulah ulama bila mari masuk tadwin berbicara tentang iman tu ilmu yang dinamakan ilmu usul. Bicara kaitan dengan iman. Manakala bicara tentang syariat zahir, maka itulah dikatakan ilmu dzikr. Dan apabila bicara berkaitan dengan hati, ihsan tadi, itu bicaraannya ilmu tasawuf. Maka tiga-tiga itulah dipanggilkan ilmu syar'i. Dan itu ulama pula menjagakan apabila kita dengar hadis ayat itu menyatakan fadilatul ilm, dia menyatakan sebut kelebihan ilmu. Bila sebut kelebihan ilmu, menyebut pula kelebihan orang yang berilmu, alim, agama, ulama. Semua itu dinamakan ilmu syar'i. Bila hadis riwayat kelebihan ilmu ialah ilmu syar'i. Apabila sebut ilmu syar'i, kembali pada tiga tadi. Cara ilmu berkaitan dengan iman, usul-din, ataupun ilmu tauhid, ilmu yang berkaitan dengan hukum syariat zahir, itu fiqh Islam. Start daripada cara beribadah. Mari bercara pula muamalah, mari bercara pula munakahat, dan bercara kepada jinayah. Ulama bagi pula ada berkata 4 rukun. Kemudian ini pula dengan bercara berkaitan dengan hati. Untuk nak kenal, nak kenal diri yang dikenali. Itu bicarakan ihsan ilmu tasawuf. Kemudian sebagai asas ialah iman. Sebagai binaan di atas asas itulah al-Islam, bicaraan syariat. Dan bagian masjidnya di bawah pada ni dia ada tapak, dia ada asas. Kan? Ni kita tengok tak nampak. Asas di bawah ni tengok tak nampak. Tapi perbelanjaan yang paling banyak sekali habis asas. Dan kukuh sekali dengan sebab asasnya. Maka kita nampak sejak daripada lantai ini seminggu ini ada gambaran hingga naik ke atas berapa tingkat, berapa lapis kita nampak. Ini bangunan, kayak bangunan. Bangunan inilah bicaraan al-Islam. Solat sangkut dengan sembahyang, sangkut dengan bangunan yang dibangun dibina atas asas iman. Sebab tu orang boleh buat pura-pura dengan dia solat.
Tengok orang munafik kan. Boleh dia buat pura-pura dengan mengucap, kerana dia panggil masalah salah. Tengok kalau orang bukan Islam, kita tak ada hukumkan dia ke Islam, malaikat terhati dia tak sanggup mengucap, maka mengucap kita zuhiri juga. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita dengar. Kalau dia tak boleh nak ibarat, dia kata lu bisu, dia ganti dengan isyarat. Orang yang dengan isyarat faham isyarat dia kepada ucapan dua kalimah syahadat, maka hukumnya hukum Islam. Tu sabitnya Islam zuhiri. Ada ucapan tu terkadang boleh dimain-mainkan, bukan diolok-olokkan. Tengok agak munafik. Ya Allah boleh kan? Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Bila dia ucap itu, diberi hukum zahir dia mukmin, diberi hukum zahir dia muslim. Tapi Allah Ta'ala nafikan, wa ma hum bimu'minin. Allah menolakkan dengan wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Tengok Allah Ta'ala. Sebab ni nak kata masalah Islam disebut mazhari, sebut dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasil maksud boleh hukum Islam. Tengok azan Allahumma dan mazhari. Selesai sunat azan. Semuanya Allahu Akbar. Ada yang rukuk sujud dapat lihat, dapat dengar. Itu semua bangunan. Semua itu membina apa? Asas. Asas apa? Iman. Iman tadi terkamus, tengok tak nampak. Sebab itu bila iman yang sebenar atau sedih iman bin Nabi SAW, itulah iman sebenar. Ada pohon zuhir, boleh pura-pura, boleh orang-orang. Adalah iman Islam. Tapi di kita orang yang agama Islam itu dia berlaziman dengan iman. Maka dalam bicara iman lah, ilmu bicara iman panggil ilmu apa? Usuluddin. Usul arti jamak daripada asli. Asal. Sekalipun kata asas. Betul. Asal, asas. Kita nak buat asas. Melayu kita betul apa asas? Kalau Melayu betul apa panggil asas? Panggil apa? Arab asas ke Arab Melayu. Kita nak buat masjid, buat dulu asas. Melayu panggil buat apa? Tapok. Itu dia. Kita nak buat rumah, masjid, bangunan besar-besar, kita buat dulu tapok. Itu asas. Tapi kita jadikan Arab jadi Melayu, buat asas tu. Pokok asas. Atau asas panggil asal panggil. Bila jamu usul. Betul tak? Asal, usul, asas. Bila jadikan Melayu, tapok. Makna kita nak bina sembahyang kita jadi diterima, kena bina tak tapok kan. Kalau tak kuat iman dan tak ada, sembahyang sebagai tengok bangunan saja. Begitulah kita keluar zakat pun sebagai bangunan saja. Ambil harta, niat, ambil niat dan pada beri, yang terima. Bila cukup hukum syarat Islam, maka sah zakat itu. Tak wajib keluar lain lagi. Yang minimum pun, ya. Itu kepada Tuhan cobaan tengok. Jadi apabila asas begitu pada masa antara daripada Nabi SAW menyampaikan dakwah, dia ajak tu dulu. Dia ajak asas tu sampai panggil apa? Masa musyrikin. Dia tanamkan tauhid. Kerana dia dilahirkan Nabi SAW di bumi Makkah yang dekat musyrikin. Bukan? Keliling Kaabah saja 360. Itu dia. Dalam perut Kaabah kubah terbesar, peralau terbesar dalam. Yang sampai kedatangan Islam 13 tahun di Mekah, masih di kepala sofa ada patung
Kalau Bukit Marwah ada patung, dan di tengah dalam perjalanan antara ada patung-patung. Keliling Kuala Kaabah ada patung-patung, dalam Perut Kaabah ada patung. Tengok masa itu. Tapi tak dibuangkan lagi kerana masa itu masih dipegang raju oleh musyrikin Quraisy. Bahawa tanah asal itu biarlah betul begitu tak apa. Tanah iman dulu, tanah iman. Lepas itu bila bagaimana disuruh salat. Salat sujud kepada Allah SWT. Allah perintah suruh hadap ke Kaabah. Sedangkan dalam Kaabah ada lalu. Bukan semua lalu, bukan semua Kaabah. Sembah Allah, tapi Allah perintah syariat zahir Islam suruh hadap ke Kaabah. Contoh apa pernah apa itu? Ada pun iaitu beriman kita percaya dengan keesaan Tuhan yang berhak semua. La ilaha illallah. Kepercayaan kita itu. Dia suruh sujud aneh zahir. Sujudnya zahir. Ada mana? Suruh hadap ke Kaabah. Ada. Sekalipun dalam Kaabah itu ada patung. Begitulah hukum sampai sekarang. Kalau kita masuk di dalam gereja, dalam ketil, dalam awak kami, kebetulan hujan, kita nak semaya macam mana? Keluar hujan Pak, masuk ke dalam tu selamat daripada hujan. Ini waktu pun dah cepu dah kata sebenarnya nanti habis. Tak ada masalah, kita semaya. Kebetulan kita semaya ada patung di depan, ada pun. Orang tengok, semua patung syirik kubur, tak ada salah. Pak Pemadam itu dah pernah betul. Apa betul ada patung di depan kita semua tu. Tak nanti semua ada ke patung, kita dah ada ke Kaabah Mekah, cuba pasal semua Kaabah. Apa hukumnya? Kubur. Dia kata kita semua Allah. Ada tu hukum Kaabah. Mana? Siapa dia pindah hidup di Madinah 8 tahun barulah boleh pindah. Bukan kau baru buat segala patung. Masa balik tahun apa dia haji, umrah qada. Tahun yang ke-7 hijrah. Bila balik hari buat umrah, masih ada lagi patung. Kerana tak ada buka yang buka. Tahun yang ke-8. Bukan? Dia jadi rasul Nabi 21 tahun baru boleh buat patung-patung. Kerana yang kata Islam ni dia ajar tanam asah tu. Cukup biasa tu. Tanam ke kita ni hanya yang berhak di semua siapa? Allah. Itu makna la ilaha illallah. Tanam ke itikad kita yang berhak di semua hanya Allah. Allah itu yang Maha Esa. Allah itu Tuhan Zat yang bersalahan bagi setiap makhluk. Tanam asah tu. Lepas tu dia kata suruh ibadat amat supaya boleh buat. Itulah apabila begitu matinya dia dalam keadaan apabila awal-awal masuk Islam itu tenang. Apabila di akhir-akhir yang masuk Islam ramai itu bila Allah Ta'ala cerita kata wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila saudara kata tahun yang berapa berlakunya masuk Islam duyung ramai itu saya kelapa itu tahun buka Iza ja'a Rasulullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka ketika itu orang yang masuk Islam dari awal dia dakwah diserukan. Orang yang masuk Islam ketika itu bukan kena ujian kuat, tapi dengan hati dia menerima itu kuat, dengan sungguh hati dia itu dia menerima, maka dia tak hirau dengan ujian, dengan macam gila. Di ujian itu dia tak hirau kerana iman dia itu kuat. Tapi bila akhir mari sampai tahun yang 8. Bila tahun 8 tahun buka Mekah, Quraisy dah datuk, dah kalah. Pada kelilingan pun Islam. Bila masuk Islam kerana kalah, dia tak kuat seperti yang masuk hati sungguhnya. Sebab itu ada ujian daripada Allah Ta'ala. Lepas pada wafat Nabi SAW, ada ibu mengaku diri Rasul jadi Rasul. Muslim berkata, nak kata sebanyak mana pula beriman sudah jadi mengatakan juga.
tu zaman tu. Nah, nasihat kita zaman ya akhirnya Allah tapi masih kukuh. Kalau tengok ujian dalam kita banyak sekali, tapi kukuh kita terima. Sekolah yang Allah bagi kita. Itu zaman sahabat. Nah, apabila wafat Nabi SAW, mengaku boleh selesai matur kaza sebelah balik Riyadh. Nanti dia mengaku diri dari Rasul. Ada pula seorang perempuan mengaku Nabi ya. Dan ada pula sebelah balik Yaman mengaku jadi Nabi. Banyak masa itu mengaku Nabi. Dan bila ada yang mengaku, keadaan kata apabila tidak sesuatu yang jatuh ke atas bumi, mereka ada yang mengumum. Bila sesuatu yang jatuh ke atas bumi, ada yang mengumum. Kita tak mau ada yang mengumum. Ramai di antara yang pengikut-pengikut misalnya kita tahu. Mereka sampai masuk Khalifah Abu Bakar, panggil dakwah mereka supaya kembali kepada iman. Tak, karena mereka ramai, lalu berlaku kepada itu ujian daripada Allah. Demikianlah apabila masa Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi khalifah 2 tahun lebih sedikit, mana tak lama masa dia. Tapi walau bagaimanapun dalam masa yang pendek sikap, tapi segala yang murtad tadi kembali jadi mukmin semula, jadi Islam semula. Nah, hak yang terakhir dibunuh dia apa? Apa tu kembali Islam. Di sana itu tipu pula golongan tak mau keluar zakat. Mana'i dari zakat. Di kalangan Muslim pula ada satu golongan tak mau keluar zakat. Dia kata zakat hanya perlu dikeluar masa Rasulullah. So, kalau dia lah yang ambil umum yang ni bagi sini, ambil sini bagi sini. Bila dia tak ada, tak boleh lagi orang ambil dia. Tipu pula golongan. Maka Abu Bakar hatta pula yang tua ajak mereka supaya bertaubat, supaya keluar zakat. Tak mau juga perang. Akhir mereka bertaubat. Jadi dia malah dengan itu Abu Bakar meninggal radhiyallahu anhu, disambut oleh Umar. Bila Umar sambut kan dia tenang dalam hati. Cara murtadin tak ada, cara alman zakat tak ada. Maka masuk Umar pula hatta dia keluar, panggil, ajak, seru keluar, tu panggil dakwah keluar di seluruh Parisi. Nah, masuk pada fikiran, masuk ke normal buka dan juga apa dia tu Iraq. Nah, dan juga sebelah Syam, Rom, mana-mana. Masuk ke normal dibuka. Apabila begitu, akan ada kehorangan. Dia masuk kehorangan. Bila kehorangan, masalah dia kehorangannya. Itulah. Tengok kata dulu penduduk kita di kampung ni tak ramai, maka masalah tak banyak. Bila penduduk ramai, masalah itu banyak. Itulah. Ya. Itulah dia. Bila masalah itulah yang kata zaman tu begitu, ada cemerlang, ada gelap, ada siang, ada pedang, ada cerah, ada gelap, ada cerah. Bila berlaku kegelapan, berhadap kepada pelita lampu yang menerangkan. Demikianlah zaman begitu. Apabila lepas pada apabila Khalifah Umar, naiknya Osman, akhir timbullah. Timbullah keadaan sesuai dengan Nabi SAW menceritakan, "Satatari hukum mati." Selagi berpecah oleh umat aku. Dia Allah Ta'ala tahu dah dia. Dia minta dengan Allah supaya umat tak bergaduh. Tapi Allah Ta'ala tak terima. Bila Allah Ta'ala tak terima, dia pun umat tu akan pecah. Kau boleh buat kerana Allah. Dan dia pun beritahu dekat umatku lagi akan berpecah. Bila umat tu lagi akan berpecah, sampai 73 golongan. Lepas tak ada sahabat yang tanya, bagaimana ya Rasulullah? Bila berlaku begitu, sekiranya kalau kami omong panjang bertemu dengan perpecahan tadi, perselisihan tadi, maka dia pesannya, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. Itu pesannya dia. Maka zaman itu tak timbul lagi lah Syairah bagaimana Abdul Hasan tak lagi.
Atau zaman sahabat dia bisa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tapi betul kata al-khulafa'ir rasyidin, ada juga beberapa tafsiran. Setengah tafsir khulafa'ir rasyidin sahabat dari khalifah. Ada pula tafsir para ulama, karena ulama juga khulafa'ir rasyidin. Para ulama pengganti rasul. Baik, apabila sebut kelima ulama, kita maklum pula ada kaedah mengaji. Tiap-tiap orang yang pandai panggil alim. Orang yang sifat dengan tahu panggil alim. Bila yang tahu dia tu banyak pengetahuan dia, mari sigap kepala kau alim. Berbeza dengan alim. Alim maknanya siapa seorang yang bersifat dengan tahu dan pandai, panggil alim. Walaupun tahu sikit, panggil alim. Tapi bila tahu dia tu banyak pengetahuannya, maka alim panggilnya segala balak yang amat pandai. Kemudian apabila jamu ulama, segala orang yang tidak pandai, maka perkataan ulama juga diguna. Sama ada oleh Islam, dia panggil ulama juga di segi lughah, di segi bahasa. Tapi dari segi moral, apabila sebut al-ulama, kembali kepada al-ulama al-amiluna bi'ulumihim, pula al-ulama al-alim bil-baqiyah al-kalam, yaitu ulama dalam agama Islam. Nah, maka apabila masa itu begitu, bila mari lepas pada ulama Rasulullah meninggal, naiklah pula daripada golongan Bani Abbas, Bani Umayyah. Di situlah lepas pada berlakunya pembunuhan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, mulailah terjadi di situ. Mulai terjadi. Hingga sampai Ali dilantik jadi khalifah, gelar kabur namanya. Sama-sama sahabat pada tempat ijtihad. Kita ada senang bergaduh sesama sahabat, itu pula kepada ijtihad. Tak boleh kita nak ikut kata yang ni salah, yang ni apa dia berdosa, tak boleh. Sebab ijtihad bagi oleh ahlinya semua itu pahala. Tengok bagi yang betul dua pahala. Nah, yang silap pada ijtihad satu pahala. Dengan siapa berlaku permusuhan, perang antara kumpulan Ali dengan Muawiyah, tapi mereka sama-sama. Nah, bila datang ijtihad yang mereka adalah keahlian dari itu, maka sama-sama dapat pahala. Baik betul boleh dua. Bagaimana dia kata? Nah, apabila berijtihad oleh orang yang ahli dalam ijtihad, maka betul dalam ijtihadnya, maka dapat dua pahala. Ada satu riwayat 10. Dan jika ijtihad tiba-tiba silap dalam ijtihad, maka baginya pahala yang satu, berdosa tak. Kita harus senang menikah kita. Jadi kita berpihak mana-mana, pihak siapa dikata ini itu sahabat. Lepas pada itu bila ambil kalangan sahabat, maka di masa akhir sahabat juga timbullah. Timbul yang Nabi kata tadi, sallallahu alaihi wasallam selagi berpecah, maka dia berlaku. Kalau tak berlaku, jadi dusta pada khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dia kata lagi apa lagi berpecah, maka pecah. Bila pecah ni, masa tu belum lagi timbul tadbir kita, belum ngagai lagi masa tu. Masa tu ada apa? Quran dengan faham. Tapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu katanya, ketika itu ada apa? Adanya kitab Quran, lepas tu faham dia tunjuk Allah. Buat sahabat bila timbul masalah, berikut di kalangan tokoh-tokoh sahabat berbincang. Bila berbincang, bila apabila tubik kata putus satu kata, tubiknya semua. Bila berselisih berkata khilaf. Masa tu kita ada. Nah, apabila timbul kepahaman, buat sahabat bangun dan jawab, tolong tak ada negara kita. Apa tu turun-menurun. Nah, sampai kepada masa hanya sampai kepada masa termasuk tabi'in. Nah, semasa pemerintahan
Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu daripada khalifah Bani Umayyah. Satu raja khalifah yang alim, lagi adil, daripada rujuk Abbas. Nah, dan dia ke Abdullah bin Abbas. Maka masa dia perintah. Karena sebelum tu tak ada tulis, karena ada juga peninggalan hadis, jangan kamu tulis daripada aku selain daripada Quran. Tak boleh tulis. Sebab takut bercampur aduk antara ayat Quran dengan hadis. Malaikat hadis dikenal oleh dia yang minta ngajuk untuk nak buat beberapa risalah, dia izin. Kalau tidak, tak boleh nak tulis. Ada pula kata, siapa tulis, hapus surah itu. Itu pasal sebab kita tak ada lagi. Tapi apabila sampai kepada kurun yang pertama, akhir kurun yang pertama, karena masa Umar bin Abdul Aziz dia jadi kurun pertama, masa jadi khalifah, dia keluar perintah kepada ulama, sama ada ulama hadis, mana-mana ulama keluar perintah suruh tadwinkan kita. Suruh tulis. Kalau kata mengajar, guru yang mengajar dan belajar yang mengaji pun jangan mengaji dengan betul dengan aja. Dengan saja siapa punya ingat, siapa punya faham, yang terdekat apa. Maka dia perintah suruh tulis. Lalu itulah puan ulama ada tulis. Ekor pun tulis. Mulata duit, dia panggil mulata duit. Lepas tu timur pula masa Rasulullah masa tu orang itu tahan cara dengan tidak terduit lagi. Yang sahabat mari di belakang ni, zaman kurun yang ketiga. Karena Abul Hasan Al-Asy'ari ini, dia lahir akhir-akhir kurun 3. Mana tengah-tengah kurun 3, kurun tabi'in. Bila umumnya dia sendiri pun dulu terlibat dengan pahaman akidah Mu'tazilah. Sebab dia terdidik dengan bapa tiri dia tu ketua daripada golongan Mu'tazilah. Maka dia ngaji di pak tiri dia. Sebab kita lahir ngaji Quran, ada ayat kita, ada ayat tiri kita, ngaji di pandangan dia. Lepas tu dari segi akidah dia dah ajar, kajian pahaman. Kita boleh betul. Tapi dengan takdir Allah, apabila dia sampai tidak pandang, Allah takdirkan dia tu keluar daripada Ahlussunnah dengan dia mimpi jumpa Rasulullah SAW. Akhirnya Allah Ta'ala ilham kepada dia karya kita. Dan kita telah buatkan menentang akidah Ahlussunnah serta dia rak dan tolak akan pahaman Mu'tazilah. Sebab dia tahu, orang yang besar tahu jalan ni, maka dia rak. Dan itulah masalah atau satu faham dengan usuluddin dinisbah kepada dia. Asy'ariyah. Yang akidah Asy'ariyah. Manakala orang ikut jalannya dia Asy'ariyah ataupun Al-Asy'ariyah. Itu sebagai dipaksa kepada dia. Kerana dia nanti kalau dia bangun terwin dengan pertahanan. Lalu bahasa kepada dia. Hatta pokok-hak pun sebelum pada tu lagi, Encik Imam Syafi'i sebelum lagi, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad sebelum pada dia lagi. Tapi dah main hebat masa dia, tak kalau dia tutup erat gitu, maka patutlah dia dijadikan imam. Akak dia jadi imam, basuh pada dia. Itu saja. Tapi semua akidah daripada Nabi SAW turun-menurun. Patutnya ulama mengaji dari sarahnya, hasiahnya, atau huraian turun-menurun. Dikatakan ini akidah Asy'ariyah. Manakala Maturidiyah, dia sikit. Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi, dia ada sebelah Mawara Innah. Ada sebelah sebagai kita panggil. Ada sebelah sebagai. Ada Abu Mansur Al-Maturidi. Maka kedua-dua ini sama-sama daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Manakala dia pergi turun jalannya Abu Mansur Al-Maturidi, maka juga kepada Ahlussunnah. Orang pergi turun jalannya Abul Hasan Asy'ari juga
daripada ahli sunnah wal jamaah. Itu dari segi akidah. Maka sama dengan Imam Syafi'i, tapi mereka tidak dibahasa dari hanya mereka itu dikenal dengan fuqaha. Kenalnya ulama fuqaha. Imam Bukhari terkenal dengan ulama a'imah muhaddisi. Tapi semua mereka ahli sunnah wal jamaah sama. Tiga kategori perangai di dalam ilmu nahwu. Imam Al-Qurya Khalil dan Sibawai. Al-Kisai terkenal dengan Imam Nahwiyin. Pokok imam secara ilmu nahwu. Segi akidah semua tak akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita berilmu usul al-mutasawwuf, Al-Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi terkenal dengan imam tasawuf, imam ahli sufi. Akidah sama juga ahli sunnah wal jamaah. Itu pada asalnya itu. Jadi paling penting kita kemudian ni kita mengaji lah, kita yang ditulis oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu dia antara. Moga-moga kita tu selamat. Tidak jadi bawah itu mengajar oleh ahli sunnah wal jamaah, kita tu selamat. Cuma apa yang kata ujian daripada Allah itu mereka yang kaku. Setiap zaman dia ada kekeliruan. Bila kita berkenaan timbul pahaman baru. Ini masuk satu pahaman. Apa tu? Nak mentahqiq ke ilmu bagi kita. Kalau tak ada ujian, kita pun tak tahu kata sama. Kesukaran kita. Demikianlah. Ini berasa itu sikit seolah-olah berkali ini sekolah macam rasa pertama belah-belah kira-kira itu bersalah ya jelas ini ada yang kita apa pandangan Tuan Guru? Kalau pandangnya apa daripada motor kalau pandangnya ada. Cuma masalah saya ni punya penerangan saja. Kalau tanya pandangnya saya tidak ada pandangan. Hanya penerangan yang menerangkan hak uraian ulama itu je. Kita cuba sama sikit saya apa? Apakah pandangan berkenaan dengan orang yang belajar akidah dengan kaedah tauhid 3. Jadi masalah panggil mentega baru timbul tauhid 3. Tauhid 3 wala tauhid so panggil tauhid 3 tak wala nak panggil mana pun. Jadi dalam maksud tauhid 3 ni apa dia? Anak bagi kata tauhid rububiyah. Itu istilah baru bagi dia. Walhasil semua itu kembali kepada ilmu suludi, ilmu tauhid itu. Tapi ada yang membuat istilah baru. Panggilan cara baru dipanggil tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Betul? Saya bilang asma wa sifat dia satu. Kadang-kadang kedua itu lepas. Tauhid asma, tauhid sifat. Tapi tak, di situ pakai di ke satu. Tauhid asma wa sifat. Dia itu maksud tauhid 3 tu. Pahamnya tengok di huraian ke arah mana dia bunyi. Dia begini, jalan banyak tak ada masalah pun kita perlu lupa. Allah jalan banyak. Bukan saja jalan banyak, bertekad pula dah. Ada tekad satu nak, tekad 2, tekad 3, Allah tak apa tu. Itu di antaranya nak menyelesaikan masalah dekat jalan. Tapi bila jalan banyak, berlapis-lapis, bagi kita orang pandang lagi untung. Bukan susah jalan banyak. Saya cuba tengok jalan sempit. Jalan sempit lalu nikah tu ramai. Susah. Bila jalan diperluaskan, lebih mudah lagi.
Ditambah pula tekaan lain-lain, kemudahan. Itu pun dekat lagi karena masih ramai penduduk. Orang luar lagi masuk dalam hak dalam lagi nak keluar. Begitu ilmu. Sebab tu dalam Quran ada sebut jalan-jalan banyak tu. Tak ada lain dalam Fatihah kita kata. Dalam Fatihah kita saya pun menjalan. Ihdinas siratal mustaqim. Hai Tuhan, wahai Tuhan kami, tunjuklah akan kami jalan. Jalan ini penting sekali. Tunjuklah akan kami jalan. Jadi sifat dengan mustaqim, jalan yang betul, jalan yang lurus. Apa jalan? Allah memanggil kepada pokok sakut kau dengan pegangan kita, Allah panggil jalan. Sebab kita nak mana-mana jalan. Ni nak main ke sini, kita berjalan nampak dah menara masjid, masjid Nur Surau, nampak dah. Tapi nak pergi tak kena, tak tahu jalan. Pusing pak, tak tahu kata mana jalan nak masuk. Ni jalan tu. Maka Allah Ta'ala panggil pada agama tu jalan. Apa kita tahu jalan. Itu pakai surah jalan. Maka dia membuka jalan kadang ngaji ilmu tauhid dengan apa dia tadi akidah dengan tiga apa dengan tauhid tiga. Tauhid pengenalan tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tak pelik kepada kita cara ilmu tauhid sebelum itu dah. Tapi yang membuka jalan juga ada di nak bawa satu lorong itu. Maka bagi kita tak ada masalah. Nak ambil nama apa pun kita tak ada salah. Sebab cuba tengok tauhid bahasa kita apa? Cuba kita arti bahasa kita. Tauhid arti mengesahkan. Kita terjemah dulu dah. Tauhid arti mengesahkan. Manakala rububiyah. Rububiyah, apa rububiyah? Tuhan. Keadaan Tuhan. Turut rububiyah. Sahabat kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb arti terjemah bahasa surah Tuhan. Cuba kita baca Tuhan. Alhamdulillah, puji-puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Rabbil Alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Pada kita tanya, Tuhan berapa sebenarnya? Kita pergi Tuhan berapa? Berapa Tuhan? Alam dunia, alam akhirat. Kita bawa kita. Alam dunia, alam akhirat. Ada Tuhannya. Maka Tuhan berapa? Berapa Tuhan? Satu. Ada kata tauhid rububiyah, mana mengesahkan ketuhanan. Nama Allah. Itu tauhid rububiyah. Tak boleh kepada tidak cari tauhid Tuhan. Bila Tuhan namanya Allah, Tuhan itu lah bersifat dengan wujudnya yang hakiki, bersifat dengan akidahnya. Boleh betul juga. Lepas tu yang ada pada situ pula tauhid uluhiyah. Perkataan uluhiyah mari pada lughahnya alihaya lahu. Uluhiyah itu satu masdar. Dia mana masdarnya? Ilaha, ilahiyah, uluhiyah. Maka uluhiyah itu bahasa kita apa? Keadaan yang ismah. Baik, kalau gitu rububiyah, keadaan Tuhan yang memiliki segala. Kenapa siapa? Allah satu. Kata Allah itu Rabb. Tapi bila pilih yang berhak disembah siapa? Kita sudah biasa. Siapa yang berhak disembah? Allah. Ada tak yang lain berhak disembah? Ada. So juga uluhiyah pada la ilaha illallah.
Tidak ada yang Tuhan yang berhak di semua melainkan hanya Allah. Tidak ada Tuhan yang memiliki segala melainkan hanya Allah. Tak ada yang berhak di semua melainkan hanya Allah. Itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Daripada kita mengaji kita, tak ada iklan. Tapi ada setengah orang yang buat ini. Ada setengah yang pernah dengar. Dia kata orang musyrikin Arab pun ada tauhid pun. Dia begitu. Itu keliru lah. Kena ayat tak ada. Mana? Tengok orang musyrikin Arab. Dia kata, bila ditanya siapa yang menjadikan langit bumi, dia kata Allah. Ini mana tauhid rububiyah. Sebab dia tak. Bila tanya siapa menjadi langit bumi, dia kata Allah. Siapa yang memperjalankan bulan matahari? Allah. Jadi keadaan Tuhan satu. Tapi bila semua, dia semua siapa? Bila dia semua pantun. Jadi orang panggil ada tauhid rububiyah saja, tak ada tauhid uluhiyah. Pasti yang dari situ mai pasal tauhid Islam, tidak tawassul dengan apa, tidak tauhid orang ini rububiyah saja, tak ada tauhid uluhiyah. Itu tepat di wal hada ini pada cara kita. Tauhid uluhiyah mana mengesahkan keadaan yang di semua. Siapa? Allah. Lepas tauhid asma sifat. Perkara tengok beristighfar mengesahkan asma. Asma apa kata? Segala nama. Apabila berkata segala nama, so ke segala nama? Banyak. Sifat, segala sifat banyak. Tapi cepat kembali kepada Tuhan yang so. Tengok nama Al-Ghani. Al-Ghani kita tengok apa? Yang maha kaya. Nama siapa? Al-Ghani nama siapa? Nama bagi Allah tadi. Berapa Al-Ghani? Soalnya sahabat hamba antara Al-Ghani panggil Abdul Ghani. Walaupun tidak panggil Cik Ghani. Ghani daripada Al-Ghani Arab tu kan jadi God. Yang panggil Cik Ghani, Cik Ghani. Sebenarnya nama siapa? Al-Ghani nama Allah. Al-Ghani. Allah Al-Ghani Al-Hakim. Nama bagi tua yang satu je. Adapun lain pada dia, semua ke Abdul kepada dia. Abdul Ghani, Abdul Hakim, Abdul Halim, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Nama mana tu? Rahman, Rahim, Hakim, Halim, Wahab, Qahhar, Ghafar, Razzaq. Banyak nama tu. Bila nama tu banyak, klik juga apa? So, ada tauhid asma. Ayat itu belum ada bagaimana itu lah. Sehingga kita nak orang tak ada. Kita tak ngaji dia, tak orang tak. Klik kalau mungkin. Tauhid sifat. Tauhid sifat. Putra Allah, apa dia namanya? Muqtadirah, setengah nama Tuhan. Wakana Allahu ala kulli syai'in muqtadirah. Tak ada nama Tuhan Muqtadir. Kita nama Abdul Muqtadir. Apa? Yang berkuasa. Iaitu nak kami yang berkuasa mesti bersifat dengan gerak. Kata dalam gerak mana kata dia yang berkuasa. Maka bergerak sifat apa? Sifat Allah. Itu kata so, kata sifat. Pagi kita kata kita puasa, macam kita puasa semua. Puasa semua Allah. Kita macam kata. Tengok kata kita puasa. Ada puasa orang awak tak ada pun. Itu menjadi puasa hakiki. Maka bila kata yang puasa, tak dikatakan yang puasa, mana zat yang sifat dengan kudrat. Kudrat sifat. Qadir itu nama. Muqtadir itu nama. Iktidar itu sifat. Mana tauhid zat asma dan sifat. Itu kepada Allah Maha. Ada hurai yang ada dalam sudut. Itulah nak buka dalam anak fikir situ. Ada nilainya apa. Itu di antara lain. Jadi pentingnya kita mengaji ilmu asal tadi yang panggil ilmu kaitan dengan pegang. Bila berkaitan dengan pegang tu panggil apa dia? Asal maknanya i'tiqad
Akidah apa dia asal pada dua? Dengan dua dulu. Akodah mana ikat, simpul. Ini maksudnya. Di sini panggil apa? Simpul. Ini simpul ni akid. Akid simpul. Atau kalau ini ambil yang ini satu, ikat. Setelah simpul, itu panggil akid. Lepas tu main kata ni akidah yang disimpulkan. Sebab kita dari panggil apa? Kesimpulan iman. Ada bahasa kesimpulan. Karena iman tadi kalau kita tak simpul nanti dia terlucu. Kalau dia tak simpul dia terlucu. Kita pegang macam mana? Hakikat Tuhan tak ada. Tapi bila tanya Tuhan ada ke tak ada? Dia jawab tak ada. Terlucu kali ini. Lucu ni pula. Jadi kita berkata ada. Bila pergi ada, sungguh atau tidak? Sungguh. Apa hukum ada Allah Ta'ala? Wajib. Itu nak simpul gitu. Kita ada menyempul dulu. Tuhan ada ke tak ada? Ataupun Tuhan ada ke tak ada? Ada. Apa hukum ada Tuhan? Kita ada menyempul. Lepas segini. Itu penyakit. Apabila banyak dapat 2-3 lebih, ini bentuk yang segala kesimpulan ini. Yang ini oleh kata perkara kita dah pegang adanya Tuhan, sedianya Tuhan, kekalnya, kuasanya, itu segala akidah, segala pegangan kita yang disimpulkan dengan dalil-dalil. Itu panggil ilmu akidah. Maka tak kala ilmu akidah tu masa Abdul Hazak Al-Sa'di dia bangun pertahankan bila akidah luar masuk, dia bangun pertahan lalu nisbah kepada dia. Terus saja. Walau akidah dari awal dulu lagi. Tapi dia panggil apa? Imam Al-Hasan dia panggil Nasiruddin yang menulungkan. Terus saja. Kita juga ulama-ulama pergi ke dalam ni yang apa dia mempertahan bahagian ini yang mempertahan bahagian. Semua tu sama je akidah baik fuqaha Imam Nahwi daripada ahli sunnah wal jamaah. Baik. Jadi hanya kayak satu perkara yang dia kita dia awanan. Lepas nak ada ini susah untuk sifat bagaimana ini susah lalu YouTube gini mengaji kita kata inilah ini apa ujian dari Allah. Sebab itulah kubu tempat pertahanan ilmu kalau kita ditani pondok tradisional kerana dia mengajar kitab ulama. Kitab kerana ulama turun-menurun lagi dia tak ada kata cabut ambil ke sikit, ambil sikit dah turun menurun. Mengajar dengan kaidah cakap lagu ni, kalau baca lagu ni bagi lagi apa arti, kalau macam ni bagaimana arti, faham macam mana dia cara. Sebab tu bila timbulnya apa dia segala kaidah tu mesti dipertahankan dengan kaidah. Itu dinasihatkan kepada adik-adik muda-muda ni ngajilah semua dalam ilmu syar'i. Kerana kita punya ngaji dalam ilmu syar'i itulah segala macam-macam kawan-kawan. Baca ayat, baca hadis. Dan kita tak tahu ayat-ayat belakang. Bagi itu ayat Quran ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemolat lagi suruh kita memang percaya dengan apa? Percaya dengan Nabi kata sendiri ni. Kita pula. Bila kita ada faedah, kita tak tahu sekali. Itulah seperti kita nak untuk kata ada ayat kata man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Siapa ada di dalam dunia ini yang buta mata, maka ia di akhirat pula akan buta pula. Kadang-kadang tahu yang sikit tu kita faham macam mana. Faham tu dia kan? Siapa yang buta mata di dunia akhirat buta pula.
Kita tahu murah sebagai Quran. Maka bila dimaksudkan buta yang dimaksudkan situ buta mata hati. Tapi di segi lafaz a'ma ini lughahnya buta mata kamu. Kalau buta mata hati, dia tak cakap dengan a'ma. Tapi Allah Ta'ala juga bersih ayat lain juga ayat lain fa innaha ta'mal qulubul lati walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ambil ni main pasal ke murah di sana. Karena dikata siapa-siapa yang ada di dalam dunia ini yang buta mata, murahnya buta mata kepada ambil ayat ini dari situ. Benar. Begitulah apa yang kata di hari ini orang panggil serangan akidah terhadap ujian daripada Allah, sebagaimana ujian daripada Allah secara zahir dan banjir luar biasa. Allah berlaku, tak pernah berlaku kat kita sini banjir luar biasa, tak sengkau-sengkau berlaku banjir, gempa tak sengkau-sengkau berlaku gempahan. Ini ujian bahasa zahir ni. Ini ujian dalam bentuk agama. Kita sehat badan, sehat bekerja buat, makannya lalu, ada penerimaan ada, tapi akibat kita tak menhalusi. Sesuai mereka. Ini yang takut. Mana dia takut pada yang nu? Ada pun yang nu kalau kita orang mukmin, walaupun kita banyak berdosa, kita banyak lalai, dikena serangan banjir, mati tenggelam air. Apa kata kita mengaji? Orang mati lemas air ini punya syahadat. Syahid akhirat dia dapat pahala syahid. Juga orang mati kena penyakit wabak dan ta'un, hukumnya apa? Syahid akhirat. Kita kata berlaku dengan macam hukum buat, tapi semoga-moga kalau dia orang mukmin mati dengan penyakit Allah kifarah yang salah kita doa Allah kifarah. Tapi pada pandangan Zuhri nampak Allah juga memang kesian yang kita katakan, tapi semoga-moga mereka dapat syahadat. Mati kebakaran, mereka lari, orang mati kebakaran syahid. Orang mati lari tenggelam air, syahid. Orang mati dalam menuntut ilmu syarah, walaupun mati datang apa dia kata syahid. Itu banyak saya akhirat. Karena ini merupakan ujian daripada Allah SWT untuk menegakkan bagi kita, teguhkan siapakah yang berjalan bagaimana jalan Ahlus Sunnah yang hakiki. Kadang-kadang dakwah Ahlus Sunnah, tapi jalan bawakan ke lain mereka. Walau bagaimanapun begitulah dinasihatkan itu begitu. Masa kita pun dah mencapai perhujungan. Kalau ikut sini kan 9:35. Kalau kita sana masih 8:35 minit. Baru 8:35 minit. Di sini dah 9:35 minit. Rasanya cukuplah. Sekadar ini dulu dan malam kali. Jadi ini malam ini rasa kurang sikit ni, rasa berlebih. Tarik kalau bagi peringat pun dengan dia tak punya malah tak ada lagi solo. Kalau cakapnya solo serok, tak juga solo ini serok, parah tak juga. Tu dia tarik dia. Dia memang serok. Alhamdulillah, semoga dengan bermanfaat oleh Allah SWT dan semoga perlindungan kita yang seperti ini diberkati oleh Allah SWT dan Allah semoga lagi Allah Ta'ala melanjutkan umur kita menjadi sehat dan afiat disamping memberi taufik dan hidayah kepada jalan kebaikan. Semoga Allah mengelakkan kita daripada segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Ya sabiha billahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.